UMNO berkata 6 pilihan raya negeri baru ni bukan satu referendum. Memang ianya bukan satu referendum. Ianya pilihan raya negeri. Tetapi boleh dianggap sebagai referendum. Almost the same as referendum. Ini kerana separuh dari pengundi yang berdaftar di seluruh Malaysia terlibat di dalam 6 pilihan raya negeri. 50% of registered voters were involved di dalam 6 pilihan raya negeri tersebut. Apabila you got something like 50% of voters, boleh dianggap sebagai referendum. Negeri-negeri, negara-negara asing misalnya, kadang-kadang bila mereka adakan referendum, 3-40% saja pengundi terlibat. Only 30-40% of registered voters. Dan beberapa referendum diadakan dengan tak sampai separuh dari registered voters. Tetapi keputusan dia masih sah, masih dianggap sebagai legitimate. So tidak semesti 100% or 90%. Walaupun 3-40%, walaupun tak sampai 50%, still anggap sebagai referendum dan still anggap sebagai legitimate, sebagai sah. So tak boleh larilah dari the fact that 6 pilihan raya negeri boleh dianggap sebagai referendum walaupun ianya bukan officially satu referendum. Ini yang perlu kita ambil kira lah. Dan yang most important ya, DAP mengumumkan yang mereka mempunyai atau they have 97% pengundi Cina bersama mereka. 97% pengundi Cina bersama DAP dan juga Pakatan Harapan. Pengundi India 80% lebih. So sekiranya more than 80% ya, more than 90% dari pengundi itu menyokong sesuatu parti ataupun mengundi untuk satu parti, maka kita boleh anggap parti itu parti kaum yang menyokong. Dan mereka juga kata jumlah kerusi yang UMNO menang tu walaupun sikit, sekiranya bukan oleh kerana China dan India mengundi untuk UMNO, kalau UMNO berharap semata-mata untuk pengundi Melayu, UMNO tidak akan menang langsung satu kerusi pun. Ini mereka kata. Ini bukan saya kata. Ini mereka, they claim proudly, dengan megah. They claim China dan India menyokong Pakatan Harapan atau menyokong DAP. Samalah Pakatan Harapan. Dan kalau bergantung kepada hanya pengundi Melayu sahaja, tanpa pengundi China dan India, UMNO hapus terus. UMNO dapat 0. Ini kerana, China, India dan even orang asli di tempat-tempat tertentu, pengundi Siam pun ada. Ini kerana orang bukan Melayu, baik Cina, baik India, baik Bengali, baik Siam, baik orang asli, tak kisahlah. Oleh kerana pengundi bukan Melayu, walaupun UMNO menang hanya 17%, tapi 17% tu bukan kerana pengundi Melayu, tapi kerana pengundi bukan Melayu. Tanpa pengundi bukan Melayu, UMNO totally wipe out. 0, macam di Terengganu tu. Kelantan, Kedah, bukan pengundi Melayu yang beri UMNO ataupun amanah kemenangan. Kalau berharap semata-mata untuk pengundi Melayu, Kelantan 0, Kedah pun 0. Bukan saja Terengganu. So this is very important. Ini mereka claim. Ini bukan saya buat tuduhan. Bukan analisis saya. Ini dakwaan. Dia orang punya tuntutan. Bahawasanya 97% China, 85% India dan orang asli, orang Siam dan lain-lain lagi mengundi untuk Pakatan Harapan, terutama sekali DAP. And tanpa kaum bukan Melayu, UMNO is totally wiped out, totally finished. So
analisis dia senang. Pakatan Harapan ni gabungan bukan Melayu. Bukan kita kata parti tu bukan Melayu. No, kita ada Amanah, kita ada even PKR. So memang ada Melayu walaupun PKR ni tidak claim mereka parti Melayu tapi parti berbilang kaum. Tapi kita tak boleh nafi PKR ni multiracial party with Malay support base. Tapi Malay support base tu sudah tidak ada pemimpin. Yes, pemimpin Melayu. Amanah pun pemimpin Melayu. Dalam DAP pun ada pemimpin Melayu. Tapi mereka menang bukan undi Melayu, tapi undi bukan Melayu. Dan ini semua orang akuilah. Tak ada orang yang nafikan ataupun berasa yang sokongan Melayu terhadap pakatan tu masih kuat. No more. Bukan macam zaman reformasi dulu. Di mana orang PAS pun pakai baju DAP. Orang PAS pun pegang bendera DAP. Dan sebaliknya, orang DAP pun pakai t-shirt PAS, angkat bendera PAS masa zaman reformasi. Not anymore, no longer. Dan perikatan ni, kekuatan mereka, sebab apa mereka menang dengan cemerlang di dalam Malay Heartland. Malay Heartland ni kita anggap 4 negeri Unfederated Malay States asal dululah. Yang pada tahun 1909 dipindah kuasa dari Siam ke British. The Bangkok Treaty ataupun the Anglo-Siamese Treaty yang ditandatangani tahun 1909 di mana kuasa pentadbiran 4 negeri tadi, the Malay Heartland atau bekas negeri yang di bawah ni pemerintahan Islam dari Songgora atau Songkla kepada British. Dan British maintain autonomy untuk Kedah, Perlis, Terengganu, Kelantan di mana pemerintahan di bawah Sultan dan mereka menggunakan bukan undang-undang sekular atau undang-undang British tapi undang-undang syariah. Termasuk hudud diguna di 4 negeri tersebut. So 4 negeri tersebut tu is gone to the Malay punya ni, back to the Malay Heartland, balik ke asal, and Pakatan Harapan tak boleh nak penetrate 4 negeri ni. They're back to the original roots. Original roots tu pre-1909 di mana 4 negeri tu ialah negeri Islam melaksanakan undang-undang Islam dan pemerintahan di bawah Sultan dan sebagainya. So kita tak boleh nafi Malaysia is divided. Malaysia divided di antara Sabah Sarawak, which is a different form of administration. And then kita ada South Malaya. South Malaya tu Melaka, Negeri Sembilan, Johor, yang boleh dianggap sebagai kubu UMNO, tempat UMNO lahir. And then we got of course the Malay Heartland di mana pemerintahan dia ialah Perikatan Nasional. And then we got the ex-Strait Settlements dan juga Federated Malay States. So the Federated Malay States and State Settlements basically is Penang, Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang. So these are the Federated Malay States lah di mana Pakatan Harapan bermaharaja lela di Federated Malay States and Straits Settlements. Dan South Johor ni of course tempat lahir UMNO is Barisan Nasional, and then the ex-unfederated Malay States is under Perikatan Nasional. So ini hakikat kita kena terima. We got a divided Malaysia. We've got the Pakatan Malaysia, we got the Barisan Malaysia, we got the Perikatan Malaysia, and we got the North Borneo Malaysia or the Borneo Malaysia, which is Sabah Sarawak. Kalau Sabah Sarawak ni mereka bergabung di bawah satu gabungan, instead of having sekarang ni 2 gabungan, satu gabungan Sabah, satu gabungan Sarawak. Kalau mereka merge kedua-dua gabungan tu di bawah satu misalnya North Borneo Alliance lah kata, NBA. So NBA gabungan satu gabungan, 2 gabungan North Borneo, they will be very strong.
They will be far stronger even than, Perikatan atau Pakatan. And for sure, much stronger than Barisan. Tapi Sabah Sarawak ni tak tahu sebab apa mereka tak mau bergabung. Dua gabungan, gabung ke bawah satu gabungan, North Borneo Alliance ke whatever lah, nak panggil apa pun, dia pun tak apa. They will be very powerful, they will be very strong. Sekarang pun, they are the kingmaker, even now. Maknanya baik Pakatan ke, Perikatan ke, Barisan ke, it doesn't matter. In fact, Barisan can forget about it lah. Kita cerita pasal Pakatan dan Perikatan. Kedua-dua gabungan tu tak boleh memerintah tanpa North Borneo atau North Borneo Alliance menyokong satu dari gabungan itu untuk membentuk kerajaan. They are the kingmaker. Ini dulu lagi. Kita dah akui that Sabah Sarawak ada kingmakers. So sekarang ni, Khairy Jamaluddin kata Pakatan Harapan tidak boleh on their own lah. On their own. Sebagai Pakatan Harapan sahaja, dia orang tak boleh memerintah. Tak cukup. Barisan, forget it. Dan Perikatan pun sama. Sabah Sarawak pun sama. Kalau Sabah Sarawak pull out dari kerajaan dan dia nak bentuk satu kerajaan pusat pun tak boleh. So we regard lah, katalah kita regard Borneo ni, Sabah Sarawak or North Borneo sebagai satu, Perikatan sebagai satu, Pakatan sebagai satu, and Barisan Nasional juga sebagai satu. We are talking about 4 coalition, 4 gabungan. Dan in that sense kita boleh anggap 4 sebab Sabah Sarawak ni mereka bersama. Kalau Sabah pergi kanan, Sarawak pergi kanan, dan kalau Sabah pergi kiri, Sarawak juga pergi kiri. So they vote on the same lah. So kita regard them as one. So we are talking about 4 gabungan, 4 coalition. Satu pun tak boleh nak bentuk kerajaan pusat. Kena ada 2 atau 3 dari gabungan tu bergabung. 2 or 3 coalition must form a coalition, another coalition. So Khairy Jamaluddin punya pendapat, Barisan's finish. Tak payah buang masa dengan Barisan. Ini maknanya macam UMNO katalah, biawak hidup. Ataupun orang putih kata an albatross around your neck. Albatross around your neck tu istilah Melayu atau perpatah Melayu is a biawak hidup. So Barisan boleh dianggap sebagai biawak hidup, or English say albatross around your neck. Kita kena kira juga cuma 3 gabungan, iaitu Perikatan dan Pakatan dan North Borneo Alliance. So now Khairy kata dia kena 3 perkara Anwar kena buat. Nombor 1, Anwar kena buang Barisan. Ini untuk survival Pakatan Harapan. He's talking about Pakatan Harapan's future, Pakatan Harapan's survival. Terlebih dahulu kena buang Barisan Nasional, kata Khairy. Nombor 2, kena bebaskan Najib Tun Razak. Okey, mungkin melalui pengampunan dari Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong. Saya tak nampak cara lain lah kalau nak adakan declare mistrial, retrial, perbicaraan semula. Itu cumbersome, very cumbersome. And then dia punya justifikasi tidak ada. You tak boleh nak declare mistrial, order a retrial. And dalam retrial ni, Najib didapati tidak bersalah. Itu akan melarat 1, 2, 3 tahun lagi. So, the shortcut would be pengampunan dari Agong. Walaupun ada orang argue tidak cukup masa, kena serve at least, separuh atau 1/3, dan akan ada lagi perbicaraan baru, belum tahu lagi Anwar didapati bersalah atau tak bersalah. Itu semua technicality. Ini budi bicara kalau Perdana Menteri, sebab Perdana Menteri boleh memanggil mesyuarat lembaga pengampunan, the Pardons Board. So lembaga pengampunan boleh bermesyuarat dan dipanggil oleh Perdana Menteri sebagai juga de facto Menteri Wilayah actually. Because kita tidak ada Menteri Wilayah, so the de facto Menteri Wilayah iaitu Perdana Menteri boleh panggil Pardons Board, recommend kepada Agong
pengampunan, dan Agung akan ikutlah. Agung tidak akan bantah atau protes ke membetikai, tak ada. Tapi usaha kena datang dari Anwar. Anwar has to take the initiative untuk memanggil mesyuarat lembaga pengampunan, dan lembaga pengampunan recommend pengampunan untuk Najib kepada Agung, dan Agung akan beri. So itu nombor 2 kata. Nombor 1, buang Barisan Nasional, discard Barisan Nasional, bin it lah, kata tak. And nombor 2, make sure Najib ni diberi pengampunan. Dan nombor 3, mengikut Khairi lah, nombor 3, Anwar kena duduk berbincang dengan Muhyiddin Yassin. So, kalau Anwar bincang dengan Muhyiddin Yassin selepas nombor 1, buang barisan, dan nombor 2, arrange, uruskan pengampunan untuk Najib, 3 langkah yang Khairi kata perlu diambil, maka future Pakatan Harapan will be okay. Tapi maknanya Anwar has to eat humble pie lah. Kalau Anwar ni nak ego, orang Melayu kata gong telajak. Kalau Anwar ni gong telajak, dia rasa dia ni kuat. Anwar ni, dia sikap dia sama macam Fir'aun punya sikap. Dia rasa dia ni, Fir'aun ni, dia kata he has power of life and death. Saya boleh beri nyawa, saya boleh tarik nyawa, itu kuasa saya. So kalau Anwar ni bersikap Fir'aun, berpendapat yang dia ni berkuasa, absolute kuasa, kuasa mutlak, maknanya Pakatan Harapan is going to suffer. Pakatan Harapan akan tumbang. Lebih-lebih lagi bila kes ni, kes Ambalat ni ada potensi untuk menjatuhkan kerajaan Anwar Ibrahim. Actually, kalau Anwar Ibrahim tak handle betul-betul kes Ambalat ni, he's finished. Dia punya penyokong-penyokong pun akan turn against him. So ini Khairi punya pendapat, Khairi punya recommendation. Sekira Pakatan Harapan atau Anwar Ibrahim nak selamat, kalau dia orang nak survive, get rid of Barisan Nasional, bin it, arrange for pengampunan untuk Najib, dan panggil Muhyiddin untuk duduk berbincang. Tanpa itu, tanpa Anwar berbuat gitu, kalau Anwar nak maintain ego dia dan tidak mau tunduk dan mengaku yang Pakatan Harapan sudah tidak kuat lagi, maka Pakatan akan jatuh. Dan berdasar kepada mereka punya tuntutan, their own claim, bahawasanya mereka mendapat sokongan dari bukan Melayu sampai 97% sokongan bukan Melayu. Dan sekira bukan kerana pengundi bukan Melayu, UMNO is finished. Kalau UMNO bergantung kepada pengundi Melayu, kosong. Dia tak dapat satu kerusi pun. Kecuali lah mungkin dekat Negeri Sembilan. Tapi Negeri Sembilan pun, jumlah kerusi UMNO menang tu pun tak akan setinggi sekira bukan pasal pengundi bukan Melayu. Dia pengundi bukan Melayu Negeri Sembilan tu banyak beri kemenangan kepada UMNO. Kalau berharap 100% saja kepada pengundi Melayu, ataupun depend on Malay votes sahaja, UMNO tak menang begitu banyak kursi. Even kat Negeri Sembilan sekalipun, negeri lain lagi teruk lah. So ini diorang mengaku, ini diorang yang cakap, dan memang diorang pun tahu yang pengundi Melayu, majoriti pengundi Melayu undi untuk Perikatan Nasional, termasuk bukan saja orang Melayu yang bukan ahli PAS atau bukan ahli Bersatu, tetapi Melayu yang ahli UMNO. Ahli UMNO pun. Ramai Melayu ahli UMNO undi untuk Perikatan. Sebab tu UMNO kata sepatutnya orang Melayu yang undi untuk Perikatan automatik boleh dipecat sebagai ahli. Sebab apa UMNO pergi umum? Orang UMNO, ahli UMNO yang undi untuk Perikatan sepatutnya automatik dipecat. Macam mana dia nak tahu siapa orang UMNO undi untuk Perikatan? Tak tahulah. Tapi dia ugut, dia kata boleh dipecat. Kerana ramai, bukan seko dua, ramai ahli UMNO undi untuk Perikatan. Oleh kerana tu UMNO mengamuk, kata dia orang boleh dipecat kerana undi untuk Perikatan. Tapi kalau bukan sikit, ramai
This is the issue. So ini semua pengakuan mereka. Ini mereka yang umum. Ini bukan observation ataupun pendapat saya. No. Saya komen ni berdasar kepada apa mereka yang cakap. Saya analyse pengumuman mereka, cakapan mereka untuk come to the conclusion. Pakatan gabungan bukan Melayu berdasar kepada siapa yang undi untuk pakatan. Perikatan ni undi Melayu. Berdasar kepada bukan saja pemimpin lah, tapi berdasar kepada pengundi Melayu yang undi untuk perikatan, maknanya is based on the support base lah. So Pakatan support base is non-Malay, Perikatan support base is Malay. And UMNO, dia survive dan dapat menang beberapa kerusi dalam pilihan raya negeri baru ni oleh kerana ihsan dari pengundi bukan Melayu. Kalau pengundi bukan Melayu tidak undi untuk UMNO dan UMNO bergantung semata-mata kepada pengundi Melayu, maka UMNO dapat 0. So, sebab itulah pendapat Khairi ada 3 perkara yang Anwar perlu buat sekira Pakatan nak survive. Dan 3 perkara macam saya dah cakap tadi tu. Number 1, get rid of barisan. Number 2, arrange pengampunan untuk Najib. Number 3, panggil Muhyiddin duduk bincang untuk pakat ataupun untuk mengadakan satu electoral pact. Cannot lah, election dah habis, tapi untuk mengadakan satu coalition government bersama Pakatan dan Perikatan. Dan banyak concession lah Anwar kena beri. Kalau Anwar nak suruh Perikatan atau Muhyiddin kau tahu, just because I say so, tak boleh lah. Anwar juga kena beri some concession. Bermaknanya, okay, you want Perikatan to give you support. Fine. What are you bringing to the table? Apa dia insentif kepada Perikatan untuk berpakat dengan you dan untuk menyokong you? Dia kena ada insentif. So, some concessions will need to be given sekira Anwar ni nak menarik sokongan dari Perikatan or want to interest Perikatan in a what they call unity government.